Sami. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk World Taekwondo Sparring Championship kepada para pelajar sekolah menengah yang bakal menjadi peserta dalam kejohanan yang bakal dilangsungkan. Ahli kumpulan saya iaitu diketuai oleh saya sendiri, Syaznil Sofian alias Sofi, kedua Sofia binti Ibrahim, ketiga Tan Aikwan, keempat Tan Shi, dan kelima Wong Pei Ling. Nama saya Tan Aikwan. Nombor metrik saya adalah AP190067. Saya dari kumpulan 7. Hari ini saya akan membentangkan apa itu sparring dan peraturan dalam sparring. Sparring adalah perkelahian bebas atau di dalam bahasa Korea dipanggil kerogi. Sparring juga adalah pertarungan antara dua orang taekwondo di mana mereka saling seorang bertahan untuk menjatuhkan lawannya dengan menggunakan teknik-teknik tendangan yang diajar dalam taekwondo. Sparring juga adalah manifestasi dari fizikal, mental, dan juga semua gerakan dasar dari taekwondo. Dalam sparring, serangan tangan dan kaki ke badan dibenarkan, tetapi hanya tendang ke kepala yang dibenarkan dalam pertandingan. Sistem pemakahan berbeza mata berdasarkan senjata dan kawasan sasaran yang diberinya. Sistem pemakahan ada 5 poin. Poin 1 for a valid punch to the truck protector. Point 2 for a valid kick to the truck protector. Point 3 for a valid kick to the hip. Point 4 for a valid choking kick to the truck protector. Point 5 for a valid turning kick to the hip. Penadil dalam sparring. Pengadil akan menambahkan 1 poin kepada pemain. Penadil termasuk mengejek, memegang atau membaling lawan dan menumpuk kawasan tulang belakang termasuk belakang kepala. Seterusnya, saya akan menerangkan rules gelanggang. Kawasan mesti mempunyai permukaan yang rata, tanpa sebarang unjuran yang menghalang dan dilindungi tikai elastik dan tidak licin. Selalunya, kawasan sparring berukuran 8 meter persegi. Kejohanan wilayah yang lebih kecil mungkin menggunakan petak 7 meter dengan zon keselamatan 1 meter. Kawasan peraduan sering digambarkan dengan garis biru, kemudian dikelilingi oleh zon keselamatan. Bagi luar zon keselamatan, sering digambarkan dengan garis merah. Player akan melihat hakim 1 dan 4 digabungkan menjadi hakim baris tunggal yang duduk dekat belakang. Sekurang-kurangnya 3 juri dan 1 pengadil. 1 pengadil di tengah, 2, 3, 4 pengadil di tepi. Pemberi maka adalah juri tengah dan juri tepi. Ini adalah pembentangan saya. Bagi atlet taekwondo yang mengikuti kategori sparring, mereka perlu memakai uniform iaitu tebok. Tebok adalah syarat bagi setiap atlet taekwondo yang perlu dipatuhi. Pakaian uniform ni, contoh dia macam ni. Ini seluar dan ini baju. Okey. Uniform itu tidak akan lengkap jika tidak ada tali pinggang. Pertandingan tidak akan dapat diikuti jika atlet hanya memakai seluar dan baju tanpa tali pinggang. Jadi tali pinggang ini penting. Okey. Sekarang headgear. Headgear dipakai pada ni kepala. Lepas tu dia mengurangkan efek jika musuh tendang area kepala ataupun kita jatuh dan kepala jatuh hentak dulu. Okey, akan ada lubang pada area telinga dan area depan kepala dengan belakang untuk memudahkan pengudaran udara. Okey. Bagi lubang dekat area telinga supaya kita lebih peka pendengaran dengan udara tu dapat beredar di area telinga dengan mudah. Okey, mouth guard. Mouth guard saya ada contoh. Dia untuk melindungi mulut, gigi atas dan gigi bawah. Jika kita muka kena tendang atau kena chop, dia akan mengurangkan risiko kecederaan pada
dalam mulut. Ni contoh dia. Kita pakai dalam ni untuk gigi depan. Untuk mengurangkan. Lepas itu bodyguard. Bodyguard dia ada dua warna, iaitu biru dan merah. Biru bagi atlet yang mewakili Chung dan merah bagi atlet yang mewakili Hong. Contoh bodyguard dia ada seperti ini. Ini bagi atlet Chung dan ini bagi atlet Hong. Dia akan pakai seperti ini. Macam ni. Okay. So kalau kena tendang, dia akan tendang area ni dan area ni. Okay, lepas tu groin guard. Groin guard dia ada dua jenis, khas untuk lelaki dan khas untuk perempuan. Bagi lelaki dia akan jadi macam ni. Dia lebih besar, lebih lebar dan dia keras. Sama juga dengan perempuan. Kalau perempuan punya dia kecil, dia khas untuk area pinggang yang sulit. So dia kalau musuh salah tendang, dia kurang efek dia sebab dia ada safety ni. Okay, selepas tu ada glove dan shin guard. Glove dia akan pakai pada area pergelangan tangan untuk save pergelangan tangan. So takut kalau tertendang atau terjatuh, cedera pergelangan tangan, itu dia mengurangkan risiko lah. So player tidak akan cedera, cuma bengkak sikit tu biasa lah. Dia macam ni. Dia contoh macam ni shin guard tangan. Shin guard kaki dia untuk menyelamatkan pergelangan kaki. Kalau contoh kita salah stand ke, salah spin ke, turning ke, dia save pergelangan kaki lah. Lepas tu kita guna arm shin guard dengan leg shin guard untuk keselamatan pada area depan lengan dengan depan kaki, iaitu contoh ini lengan. Ini lengan punya. Dia save depan ni. Contoh kalau kita kena chop atau kita kena contoh kita kena chop, dia boleh high block macam ni. So kalau kena chop dia landing sini, so dia kurang lah. Dia efek dia kurang. So kita boleh tahan. Bagi leg shin guard pula adalah ni. Contoh dia ni. Ni untuk kaki punya, depan kaki. Contoh ni kaki, dia pakai depan ni. So kalau musuh salah tendang, dia tendang bawah, kena kaki kita ataupun kita berlaga tendang, kena depan ni, so dia kurang efek sebab kita ada pakai safety, iaitu seperti ni. So safety lah kaki kita. So saya rasa itu saja peraturan dia. Acara-acara dalam tahun 2013 World Taekwondo Championship. Peserta akan menyertai pertandingan berdasarkan kategori berat mereka. Untuk peserta lelaki, terdapat 8 jenis acara berdasarkan kategori berat badan. Yang pertamanya, finweight. Peserta hendaklah mempunyai berat badan maksimum 54 kg. Kemudiannya acara flyweight, berat badan maksimum 58 kg. Bantamweight 63 kg. Featherweight 68 kg. Lightweight 74 kg. Featherweight 80 kg. Middleweight 87 kg. Dan yang terakhir, heavyweight, peserta hendaklah mempunyai berat badan minimum 87 kg. Untuk peserta perempuan, jenis acara adalah sama dengan peserta lelaki. Ada 8 jenis acara, tetapi mempunyai sedikit perbezaan dalam
kategori berapatan. Bagi perempuan, minimum berapatan finweight ialah 46 kg. Flyweight berapatan minimum 49 kg. Bantamweight 53 kg. Featherweight 57 kg. Lightweight 62 kg. Featherweight 67 kg. Middleweight 73 kg. Dan heavyweight peserta hendaklah mempunyai berapatan minimum 73 kg. Peserta biasa akan menjalani peniraan berapatan sebelum menyertai pertandingan. Sekarang, saya Tan Shi Yi akan menerangkan tentang perbezaan dalam World Taekwondo Championship dan Taekwondo dalam Sukan Olimpik. World Taekwondo Championship adalah diadakan setiap 2 tahun oleh World Taekwondo, manakala Sukan Olimpik adalah diadakan setiap 4 tahun oleh Sukan Antarabangsa. Pertandingan Taekwondo di World Taekwondo Championship terdiri dari individu dan pasukan. Sekiranya peserta mengambil bahagian dalam kedua-dua pertandingan, mereka hanya menerima mata hasil dari satu pertandingan sama ada individu atau pasukan yang matanya lebih tinggi. Pertandingan taekwondo di Sukan Olimpik terdiri dari pertandingan kalah mati. 2 peserta yang tewas di peringkat separuh akhir akan dianugerahkan pinggan gangsa. Organisasi taekwondo di dunia terbahagi kepada 2 sistem, iaitu International Taekwondo Federation (ITF) dan World Taekwondo (WTF). Manakala Sukan Olimpik menggunakan sistem WTF. Acara-acara dalam World Taekwondo Championship untuk kedua-dua lelaki dan perempuan terdapat 8 kelas berat, iaitu finweight, flyweight, bantamweight, featherweight, lightweight, welterweight, middleweight dan heavyweight. Manakala dalam Sukan Olimpik, hanya terdapat 4 kelas berat, iaitu flyweight, featherweight, middleweight dan heavyweight. Acara-acara dalam World Taekwondo Championship sudah diterangkan tadi dan sekarang saya akan menerangkan tentang acara-acara dalam Sukan Olimpik. Dalam acara flyweight untuk kategori lelaki, iaitu tidak melebihi atau sama dengan 58 kg. Untuk kategori perempuan, iaitu tidak melebihi atau sama dengan 49 kg. Dalam acara featherweight untuk kategori lelaki, iaitu tidak melebihi atau sama dengan 68 kg. Dan untuk kategori perempuan, tidak melebihi atau sama dengan 57 kg. Dalam acara middleweight untuk kategori lelaki, iaitu tidak melebihi atau sama dengan 80 kg. Untuk perempuan, iaitu tidak melebihi atau sama dengan 67 kg. Dalam acara heavyweight untuk kategori lelaki, iaitu melebihi 80 kg dan perempuan melebihi 67 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Sofia binti Ibrahim, kad metrik IP190501. Saya dari Kepulauan Tujuan akan memberitakan perbezaan antara Taekwondo Sparring Olimpik dan Taekwondo Sparring Championship. Sebelum itu, saya akan memetik sedikit mengenai sukan, kerana Taekwondo berbuah daripada sukan. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan tujuan untuk pertandingan, keseronokan pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan itulah yang akan membezakan sifat sesuatu sukan tersebut. Terdapat berbagai jenis sukan, salah satunya adalah sukan Taekwondo. Taekwondo juga mengadakan pertandingan di mana terdapat 2 kategori, iaitu pertandingan untuk sparring dan pertandingan untuk tegok atau lebih dikenal sebagai pomse. Perbezaan Olimpik dan Championship adalah
Untuk mereka yang ingin mengikuti Olimpik perlu melepasi sparring championship. Untuk mengikuti kejohanan Olimpik, peserta yang ingin menyertai perlu melepasi kejohanan championship. Lebih dikatakan, championship adalah poin untuk memasuki Olimpik, dan untuk championship pelapis dan wakil negara boleh memasuki pertandingan tersebut, manakala untuk peringkat Olimpik hanya wakil-wakil negara sahaja yang boleh menyertai sparring peringkat Olimpik, dan untuk peringkat Olimpik hanya mereka saja yang terlepas dari championship boleh mengikuti peringkat Olimpik. Sekian daripada saya perbezaan Taekwondo Sparring Championship dan Taekwondo Sparring Olimpik. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.